Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya, Syazana Luqman untuk Buletin MSN edisi ke-39. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Dua jago olahraga para negara, Muhammad Ziad Zulkifli dan Dato' Abdul Latif Romli, berada dalam kelas tersendiri apabila meraih pingat emas pada hari terakhir Grand Prix Olahraga Para Dunia 2023 di Stadium Olahraga Radis, Tunisia. Ziad, pemenang pingat emas Paralimpik Rio dan juara dunia 2 kali, melakukan lontaran sejauh 15.93 meter acara lontar peluru kategori F11, F12 dan F20. Pemenang pingat emas Paralimpik Rio dan Tokyo, Dato' Abdul Latif Romli, nyata unggul apabila mencatat 6.90 meter dalam acara lompat jauh T13 T20 untuk pingat emas, meninggalkan pencabar dari Arab Saudi Hassan Dausi yang merekod jarak 6.08 meter untuk pingat perak. Sementara Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi membuktikan lariannya masih berbisa apabila merangkul emas acara 100 meter T35 T36. Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah pula berjaya meraih perak bagi acara 100 meter T11 T12 dengan catatan masa 11.67 saat. Secara keseluruhan, Malaysia menduduki ranking ke-7 daripada 15 negara yang bertanding dengan pencapaian 3 emas dan 1 perak. Bersasarkan objektif untuk memperbaiki kedudukan sebagai antara dua pasukan terbaik Asia, pasukan negara menjadikan kejohanan Asia Junior Team Squash Championship sebagai medan pemanas badan sebelum penyertaan kejohanan World Junior 2023 di Melbourne pada Julai nanti. Sebanyak 10 pasukan mengesahkan penyertaan di kejohanan yang berlangsung dari 8 hingga 12 Februari 2023 bertempat di Indian Squash Academy, Chennai. Pasukan negara yang dibarisi 8 pemain remaja berbakat diharap dapat menjadikan kejohanan ini sebagai batu loncatan menjadi pasukan yang digeruni di Asia. Dalam kesibukan pegawai dan anggota MSN menjalani tugasan hakiki di pejabat, program kerohanian terus dilaksanakan dengan jayanya. Antaranya, program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran atau PPPQ yang diadakan pada setiap bulan. Program bulanan anjuran bahagian hikmat pengurusan yang diadakan di Surau Al-Faizin, Majlis Sukan Negara pada Jumaat, menyaksikan kehadiran para pegawai dan anggota MSN dengan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Toha ayat 13 hingga 51. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Encik Abdul Rashid Yaakob sebagai petausiah dan Encik Muhammad Rizal Muhammad Razi sebagai penterjemah bacaan. Salah satu agenda pemekasaan sukan untuk semua adalah menerusi amalan gaya hidup sihat dan aktif dalam masyarakat. Tim KBS yang diketuai Menteri Belia dan Sukan bersama-sama pengurusan tertinggi tampil menyahut cabaran menyertai 22 siri program yang telah diatur Jabatan Belia dan Sukan Negara. Pada minggu sebelumnya, para peserta diwajibkan menjalani saringan kesihatan dan ujian komposisi badan, diikuti aktiviti lebih mencabar pada minggu kedua. Untuk siri kedua kali ini, mereka perlu menjalani set lengkap ujian kecergasan jasmani kebangsaan atau UKJK, antaranya ujian duduk dan jangkau, bangun tubi 60 saat, ujian larian ulang alik 20 meter dan lain-lain lagi. Hari ini dia lebih intens. Minggu lepas kita buat basic je, fitness, not fitness. Last week kita test health masing-masing, health rate masing-masing. So kita dah tahu fat content masing-masing, kita dah tahu target masing-masing untuk body badan yang lebih cergas. So this week kita start dengan lebih intense sikit. Tapi slowly I think dia akan jadi rutin yang setiap minggu kita akan rutin yang setiap minggu kita tak nak tinggal. Menurut Yang Berhormat Adam Adli lagi, aktiviti seperti ini juga merupakan peluang keemasan untuk barisan pengurusan tertinggi mengurangkan tekanan kerja dengan melakukan aktiviti sihat. Jadi ini dah jadi lepas pos kabinet sebab hari Rabu adalah hari yang stressful. Daripada pagi sampai ke petang
kita akan ada meeting demi meeting. Ini cara untuk kita distress daripada workload. Setiap kali lepas post cabinet meeting, pukul 5 macam tu, semua akan start seluruh, terutama sekali Takbir Tertinggi KPS, bersama dengan YB Menteri of course, akan turun dan buat aktiviti kecergasan. Body transformasi di hujung nanti kita tengok siapa yang bertambah fit, capai target, better health dan sebagainya. Untuk siri berikutnya disambung dengan aktiviti larian santai di sekitar Putrajaya, diikuti latihan intensiti tinggi di gimnasium dan sebagainya. Program Pembangunan Bola Sepak Negara atau NFDP sememangnya tidak asing untuk mereka yang terlibat dalam usaha membangunkan sukan nombor 1 negara di peringkat akar umbi. Pencarian bintang bola sepak cilik kini tidak hanya tertumpu kepada persaingan dalam kalangan akademi tunas tetapi menjangkau lebih jauh dengan mengadakan kejohanan terbuka NFDP Series melibatkan kelab-kelab komuniti dari seluruh negara. Kejohanan Selangor Open NFDP Series 2023 antara kejohanan yang menjadi tumpuan kelab-kelab dan akademi bola sepak dalam komuniti melaksanakan misi meluaskan tapak penyertaan bakat cilik bola sepak tempatan. Melalui kejohanan seperti ini juga menjadi medan terbaik kepada pemain-pemain untuk mempamerkan kemahiran individu dan kebijaksanaan dalam mengadaptasi ilmu yang telah mereka pelajari daripada jurulatih mereka. Kejohanan yang diadakan di Padang JSA Sports Academy Setia Alam Selangor pada 5 dan 6 Februari dibahagikan kepada kategori bawah 10, 11 dan 12 tahun dengan 24 pasukan yang mengambil bahagian terdiri daripada Akademi TSS Selangor, TSS Darul Ihsan, JSA Sports Academy, CCNS, Wira Muda, Anak Rimau, Putra Tanda, PUFC, Arau Kids, Kuantan Tiger dan juga Akademi Tunas dari negeri-negeri. Bagi persaingan kali ini, pasukan yang bertanding mempamerkan semangat juang yang tinggi apabila pasukan TSS Selangor mengungguli tempat pertama selepas menewaskan pasukan TSS Darul Ihsan untuk kategori bawah 10 tahun. Sementara perlawanan akhir bawah 11 tahun pula menyaksikan pasukan Putra Tanda berjaya menundukkan pasukan PUFC untuk menghuni posisi juara. Manakala pasukan Wira Muda kebal di kedudukan pertama selepas perlawanan merebut tahta dan meletakkan pasukan CCNS di tempat kedua kategori bawah 12 tahun. Lima Ajis Kota bersama saya Muhammad Anik bin Kasdan, atlet angkat berat kebangsaan. Saya suka makan ikan. Ikan Ikan. Tak kisah Masa ikan. Gaman ada pantai ke? Tak ada. Tadi ya? Tak ada. Laporan tadi mengakhiri Buletin MSN edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.